penampang. Seperti saya sebut sebelum tadi, walaupun kita ada had masa 15 minit seorang, tapi ramai lagi yang nak berucap. Hari ini hari terakhir, jadi pandai-pandailah bagi peluang kawan yang lain ya. Terima kasih. Sila penampang. Terima kasih YB Datuk Seri Speaker. Saya akan ringkaskan. Sebelum itu minta mohon izin bahawa pembahasan saya akan bercampur dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Ya, sila. Terima kasih. Datuk Speaker, pembentangan RMK 11 ini banyak soalan daripada orang Sabah, terlebih lagi yang tinggal di pendalaman. Saya tidak akan ujar dengan penuh, tetapi saya ingin membawa kepada perhatian kerajaan bahawa di kawasan saya Penampang, kita sudah lama menunggu satu sekolah menengah di pendalaman Moyog yang telah diumum oleh ahli pekan, tetapi hingga ke hari ini belum pun dimulai. Ada juga permohonan dan juga janji waktu pilihan raya dari pihak kerajaan untuk menubuhkan ataupun menolong untuk membina satu sekolah Cina di kawasan Penampang, sekolah Cina menengah dan juga sekolah rendah. Kerana ini adalah satu fakta bahawa di Penampang ramai orang Bumi Putra dan orang Penampang dan juga luar Penampang sekolah di sekolah Cina. Saya juga ingin membawa perhatian kepada kerajaan bahawa hospital di daerah Penampang pun sudah sudah dilancar tapak, tetapi tidak dimulai. Sudah 2 tahun dia pelancaran ataupun pecat tanah dirasmikan sehari sebelum penamaan calon di pilihan raya yang baru-baru ini. Saya ingin mendapat jawapan daripada kerajaan kenapa lambat sangat hingga ke hari ini. Lain daripada itu, ada juga isu-isu yang dekat dengan hati saya, seperti mana yang telah disebut dan dibahas oleh rakan saya daripada Sungai Petani berkenaan dengan isu equal partnership antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Saya juga telah membahas isu yang sama pada permulaan penggal ke-13 ini, dan pada pembahasan saya waktu itu kita tahu dan kita semua faham bahawa pada pembentukan Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia dan Singapura pada waktu itu telah membuat satu perjanjian, dan perjanjian ini direkodkan dan ditandatangani sebagai Perjanjian Malaysia tahun 63. Pembahasan yang dibawa juga oleh Sungai Petani dan juga rakan-rakan juga daripada Barisan Nasional, dan di sini adalah masa sudah datang untuk kita menghormati Perjanjian Malaysia tahun 63 ini. Dari itu saya ingin cadang kepada rakan saya di sebelah, kerana mereka memihak kerajaan, terlebih lagi kerana mereka menyokong pekan untuk merunding dan mendesak pekan bahawa kerajaan Barisan Nasional ini ada maklumat terdalam berkenaan dengan perbincangan pada tahun 63 pada masa pembentukan Malaysia. Dan dari itu saya juga heran dengan fakta-fakta dan maklumat mereka ada, edisi khas RMK ke-11 ini untuk Sabah dan Sarawak pun tidak dicadangkan. Maka RMK ke-11 ini dibuat sebagai kita dalam satu Malaysia saja. Kita mesti mengingat bahawa Sabah dan Sarawak adalah beza antara keperluan ekonomi, keperluan rakyat Sabah, keperluan rakyat Sarawak, kerana kita selalu menghujah dan selalu membentang bahawa kita adalah equal partners di Malaysia, Persekutuan Malaysia ini. Jauh beza kita tengok. Datuk Seri Speaker pun tahu bahawa Sabah, jalan raya Sabah bukannya selebar ataupun sebaik dengan jalan raya di Semenanjung. Connectivity broadband pun masalah, connectivity communication pun masih bermasalah. Dari itu kita ingin kerajaan ini untuk membawa satu rancangan yang lebih baik bagi Sabah, terlebih lagi untuk melaksanakan janji yang ada ataupun obligasi yang ada dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, di mana 40%
cukai kutipan daripada Sabah dikembalikan kepada Sabah. Dato' Sri Speaker, kita juga di Sabah dan Sarawak faces the inconvenient truth bahawa kita di Sabah adalah backward semasa kita proudly claim yang bahawa kita adalah rakan kongsi sesama. Kita ada fasiliti yang tidak cukup di hospital. Doktor-doktor kita dengan sedaya upaya melaksanakan tugas mereka sebagai doktor dihadapi satu obligasi dan responsibility untuk to attend to the births of illegal immigrants. Ramai penduduk tanpa izin di Sabah menggunakan fasiliti hospital kita dan mereka mengambil alih ataupun they take over the beds of the people of Sabah or the people of the Federation of Malaysia. Dari sana doktor-doktor ini ada juga bertemu dengan saya dan telah mendesak saya membawa isu ini kepada kerajaan. Semasa mereka menjalani bersalin ataupun when they give birth or the doctors assist in giving birth kepada orang-orang pendatang tanpa izin ini, mereka tahu bahawa bayi yang dilahir ini akan eventually jadi rakyat Malaysia. Dan ada kemungkinan mereka akan ambil alih seperti mana yang sudah kita dengar baru tadi. Mereka akan ambil apa yang sepatutnya yang diberikan kepada rakyat Malaysia tulen. Terlebih lagi kami di Sabah. Saya juga ingin menyebut dengan satu pelantikan baru-baru ini yang telah dihebohkan bahawa seorang dari Sabah telah finally jadi KSU dalam kementerian. I don't think we should be very excited, tetapi ya baik, hanya selepas 50 tahun baru satu dari Sabah jadi KSU di kementerian di Semenanjung, di Kerajaan Persekutuan. Ini yang saya tidak faham. Dari itu saya ingin mengulas balik pembahasan saya yang berkenaan dengan bornionisasi tahun lepas. Ramai yang tertanya apakah maksud bornionisasi ini. Pada pembentukan Malaysia, ini adalah permintaan khusus Sabah dan Sarawak. Kerana kita faham pada waktu itu jauh beza antara kemajuan orang Semenanjung dan juga orang Sabah dan Sarawak. Dari itu mereka meminta dengan jelas dalam perjanjian Malaysia tahun 63 untuk membornionisasikan jabatan-jabatan dan agensi-agensi di Sabah daripada persekutuan. Dari pihak Semenanjung mereka tidak. Dari itu mereka menyoal, kenapakah kamu minta bornionisasi? Maka ramai rakyat Sabah, rakyat Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Dari pihak Kerajaan Malaya waktu itu sebelum pembentukan Malaysia, mereka tidak minta ini. Instead, mereka minta Malayanization of the Federal Civil Service. Itu adalah untuk Semenanjung, bukan untuk di Sabah dan Sarawak. Dari itu pengkajian balik whether or not kita telah melaksanakan apa perjanjian kita pada tahun 63 telah dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, mesti dibuat secepat mungkin. Dari itu juga Dato' Speaker, saya ingin menyentuh pasal hal penyelesaian antara permintaan orang Sabah dan juga Sarawak. Baru-baru ini Ketua Menteri Sarawak telah mengumumkan bahawa Pekan Perdana Menteri telah bersetuju untuk memberi otonomi kepada orang dan Kerajaan Sarawak. Betul, di Sabah pun ini kita minta, dan dari itu kita harap bahawa janji ini bukan saja dijanjikan kepada Sarawak tetapi kepada Sabah. Perjanjian otonomi ataupun pemberian otonomi ini bukan sahaja dengan sekadar kata, tetapi patutnya dibuat dengan secara decentralization ataupun memberikan kuasa penuh kepada jabatan-jabatan di Sabah dan Sarawak untuk melaksanakan kerja-kerja tanggungjawab yang ada kepada persekutuan, tetapi secara decentralization. Kita nampak, Dato' Speaker, bahawa dalam private sector, bank-bank kalau membuat keputusan memberikan loan dari Sabah pun terpaksa pergi ke bank pusat di Kuala Lumpur. Kebanyakan pegawai-pegawai di Kuala Lumpur ini kalau bank, mereka tidak tahu keadaan di Sabah, mereka tidak tahu bagaimana
orang Sabah dan juga cara mereka untuk mengendalikan bisnes-bisnes mereka, terlebih lagi dari golongan muda di Sabah. Dari itu, decentralization of the federal government dan juga private sector secara bank sepatutnya di encourage oleh kerajaan, dan ini adalah otonomi yang patut dimulai oleh Kerajaan Persekutuan sebaik dari hari ini hingga ke seumur umur. Okey. Lain daripada itu, Datuk Speaker, saya ingin menyentuh sedikit lagi pasal gempa bumi Sabah, walaupun dia sudah diusulkan tadi. Kita nampak bahawa Sabah bukan lagi macam dahulu. Dia sekarang sudah melalui satu episod yang kita tidak boleh lupakan. Episod ini akan selalu diingatkan oleh orang-orang Sabah, terlebih lagi yang terasa. Saya sendiri pun terasa waktu itu pada jam 7.16 bahawa waktu itu saya berdiri dan saya rasa bumi goyang dan rumah pun bergoyang. Dari itu kami di Sabah ingin dan meminta kerajaan untuk mencari penyelesaian yang baik sebagai early warning system. Saya tahu Arau telah menyebut bahawa keadaan ataupun mekanisme untuk mendapat kepastian jika gempa bumi akan jadi ataupun tidak adalah setakat tahap ini. But I don't think so. I think there are ways to detect. Terlebih lagi dengan amaran-amaran yang diberikan oleh orang-orang ataupun pakar-pakar yang tahu dengan subjek ini. Saya juga ingin membawa kepada kerajaan dan setuju. Pencerahan Yang Berhormat. Okey, terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Yang Berhormat, saya ingin membuat cadangan bahawa Jabatan Perdana Menteri kena tubuhkan satu task force untuk mengkaji malapetaka bencana gempa bumi pada masa yang akan datang. Dia sepatutnya merangkumi bahan-bahan saintifik yang boleh mengenal pasti bahawa gempa bumi akan berlaku ataupun bila dan sebagainya. Sebab malapetaka ni sebelum ni tak pernah berlaku. Ini kali pertama dah berlaku dan difahamkan benda ni akan berulang. Maka saya rasa sebab ini adalah benda baru, sebab kita ada beberapa kali banjir berlaku pun kita tak dapat mengatasi isu banjir dengan agak cemerlang. Tapi gempa bumi ini lain sikit. Maka saya rasa task force secara terperinci wajib ditubuhkan untuk mengkaji dan membawa sistem-sistem canggih dan teknologi daripada luar negara yang memang dah jadi gempa bumi dah biasa berlaku di negara-negara itu. So apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Penampang, sila gulung. Terima kasih Datuk Speaker. Saya setuju dengan rakan saya dari Kapar dan soalan beliau juga will be adopted into my speech. Dari itu, sebelum itu, Datuk Speaker, sebelum saya menggulung, saya ingin membawa kepada perhatian kerajaan bahawa walaupun Arau telah menyatakan bahawa malim gunung ini, gunung ini dilesenkan oleh Taman Kinabalu, Arau lupa menyebut bahawa malim gunung memang pada masa itu di atas gunung dan tidak menerima sebarang arahan daripada mana-mana pihak berkuasa. Malah mereka menyelamatkan pendaki gunung semasa bencana alam bukan sebahagian daripada skop kerja untuk malim gunung saja tersebut. Bantuan yang diberikan oleh malim gunung ini adalah berdasarkan act of responsibility dan nilai-nilai kemanusiaan. They went into harm's way to save the victims. Arau, tolong, please remember, they were not part of the government, of the search and rescue team, tetapi they volunteered, terlebih lagi di atas Gunung Kinabalu. Dari itu, Datuk Seri Speaker, saya ingin menggulung bahawa permintaan orang Sabah mesti ditunaikan kerana banyak sudah kejadian yang terjadi, terlebih lagi dengan gempa bumi yang baru-baru ini, dan cara-cara yang kita tidak puas hati, terlebih lagi dengan cara mereka mengendali
search and rescue dan satu sistem yang baru patut dibawa kepada Sabah. Terlebih lagi bagi RMK 11, kerajaan patutnya membuat satu edisi khas bagi Sabah dan Sarawak berkenaan dengan perancangan RMK ke-11. Terima kasih. Ya, setiap answer.